الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Surah Fussilat ayat 33 hingga 37. Yang bermaksud, dan siapakah lagi yang paling baik kata-kata dan ucapan lebih daripada orang, nescaya orang yang pernah bermusuh denganmu akan bantu kau menjadi kawan yang sayang dan kasih kepadamu. Dan tidak boleh menanggung perkara ini melainkan oleh orang yang sabar, dan tidak boleh menerima tugas ini melainkan orang yang diberi kehebatan jiwa yang besar. Dan jika sekiranya kamu diseleweng oleh syaitan dengan penyelewengan, mintalah pertolongan dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang berhormat Ketua Dewan Pemuda PAS, yang berhormat Ketua Penerangan, semua pimpinan Pemuda PAS Pusat, pimpinan Pemuda Negeri, semua yang hadirin hadirat, termasuk penduduk tempatan.
saya diminta supaya menafsirkan ayat yang dibaca tadi. Ayat itu ialah kalam Allah, kata-kata Allah, bukan kenyataan ketua cawangan parti. Bahkan tak sama kenyataan pemimpin seorang rasul. Kenyataan yang memberi makna yang besar kepada kita orang-orang yang beriman. Disebut di dalamnya 3 perkara yang penting. Yang pertama, kelebihan mengajak manusia kepada Islam. Yang kedua, budaya politik matang dan sejahtera. Dan ketiga, bagaimana menghadapi cabaran hasutan syaitan yang boleh memesongkan kita daripada perjuangan Islam yang beradab, yang sebenarnya. Dalam bahagian yang pertama, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah lagi yang paling baik kata-kata, ucapan, kenyataan, apa sahaja tugasnya, lebih daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada Islam. Dan dia sendiri mengerjakan amal yang saleh. Bukan ajak seorang saja. Dia tidak. Dia sendiri mengerjakan amal yang saleh. Dan dengan tegas mengatakan, saya termasuk di kalangan orang-orang Islam. Berani menolakkan diri, saya adalah orang-orang Islam. Mengajak kepada agama Allah dengan makna yang luas, termasuk para muazzin, para Bilal yang mengajak orang sembahyang ke masjid, termasuk guru-guru yang mengajar, para ulama ahli-ahli ilmu, lebih-lebih lagi mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam, supaya Islam itu berdaulat, memerintah negara, menjalankan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Inilah tujuan penubuhan Parti Islam 19 Siapas. Setelah hilangnya kerajaan Islam 1 abad yang lalu lebih kurang, umat Islam perlu kembali semula berdaulat dan memerintah negara. Allah mewajibkan adanya kumpulan Islam yang menyambung kerja menyampaikan Islam di zaman tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, selepas wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjalankan tugas itu ialah kumpulan Islam. Disebut oleh Allah, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Surah Al-Imran ayat 104 hingga 105. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada tafsir melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir ulama-ulama sahabat, ulama-ulama kemudian. Kerana Quran adalah mukjizat ilmu yang tidak habis-habis. Yang paling tinggi, Quran menafsirkan Quran.
siapa yang lebih baik kata-kata dan ucapannya? Dia orang yang mengajak kepada Islam. Yang terbesar ialah kumpulan di kalangan umat Islam. Wajib adanya jamaah, wajib adanya kumpulan. Bukan semua orang Islam. Daripada 1 bilion 300,000 atau 500,000 umat Islam, masih ada satu kumpulan di kalangan orang Islam yang menjalankan tugas wal takum minkum ummah, hendaklah ada daripada kamu, daripada mereka yang beriman itu, ummah. Perkataan ummah dalam Al-Quran ditafsirkan dengan makna ad-din, dengan makna agama. Ummah dengan makna pemimpin, karena Ibrahim ummah, Ibrahim adalah ummah. Ummah dengan makna umat Islam, dan ummah dengan makna seluruh manusia. Ummah dalam ayat ini ialah kumpulan Islam. Mesti ada kumpulan Islam. Disebut hari ini parti. Dalam bahasa Inggeris parti, bahasa Indonesia partai. Sama ada jamaah, taifah, maknanya sama. Mesti ada kumpulan Islam yang menegakkan Islam, yang mengajak manusia kepada Islam. Kumpulan yang sempurna mesti mempunyai 3 ciri, 3 sifat-sifat khusus. Kalau tak ada 3 sifat ini, kumpulan itu tak sempurna. Yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebajikan. Para ulama mengatakan al-khair itu ialah al-Islam. Islam yang sempurna, Islam yang cukup, Islam yang lengkap. Bukan Islam yang dipotong-potong, Islam yang dikodongkan. Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Petunjuk dalam urusan agama dan urusan dunia. Berwawasan dunia sehingga hari akhirat. Berhubung dengan seluruh kehidupan manusia dan kejadian manusia. Rohnya, jasadnya, keluarganya, masyarakatnya, ekonominya, politiknya, dan antarabangsanya. Bahkan hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain, makhluk yang nyata dan gaib, dan hubungan dengan hari akhirat yang tak ada dalam agama lain, tak ada dalam ideologi lain. Bila kita nyatakan Islam, itulah Islam yang sempurna. Kumpulan dakwah tidak boleh mengajak orang kepada masuk Islam, bagi sijil habis, ajak mengaji habis, berniaga ekonomi saja habis. Mesti seluruh perkara yang berkait kehidupan manusia. Islam yang sempurna, Islam yang cukup. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Jangan semayang Islam, puasa Islam, zakat Islam, berzikir Islam, haji Islam, politik tak Islam, ekonomi tak Islam, urusan kehidupan tak Islam. Mestilah semua ikut Islam. Kalau ikut separuh-separuh, itu langkah-langkah syaitan yang boleh merosakkan kehidupan kita. Itu yang pertama, tajuknya Islam. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf, menyuruh pada yang baik.
menyuruh, bukan menasihat saja, bukan mengajar saja. Sekadar mengajar, lepas tahu diam. Mesti menyuruh dan mencegah. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dihuraikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Sesiapa yang melihat perkara yang mungkar, yang haram, cegah dengan tangan. Kalau tak mampu, dengan lidah. Kalau tak mampu, benci dalam hati. Benci dalam hati selemah-lemah iman. Kalau benci pun tak ada, habis imannya. Mencegah dengan tangan, dengan kuasa, kemampuan, pemerintahan, menguatkuasakan undang-undang. Kalau tak mampu, dengan nasihat. Dalam politik demokrasi jadi pemanggang, menasihat, menyampaikan pandangan. Kalau boleh, mendapat kuasa. Dihuraikan oleh sunnah amaliyah, iaitulah praktikal, amal yang dilaksanakan oleh Nabi SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dan menegakkan negara yang berdaulat di Madinah. Bahkan Nabi menolak tawaran oleh pemimpin-pemimpin Mekah nak lantik Nabi jadi raja, nak lantik Nabi jadi pemimpin, nak diberi harta kekayaan, tetapi bukan menegakkan Islam. Maka Nabi tolak. Sehingga orang-orang Madinah masuk Islam dan berbai'ah, sanggup menyerahkan diri, harta mereka dan tanah air mereka untuk menegakkan Islam yang berkuasa. Maka berlakulah hijrah, mesti ke arah mendapat kuasa pemerintahan. Imam Ghazali berkata, Imam Ghazali ialah orang alim dalam ilmu tasawuf, tetapi tahu politik, faham politik. Ini tasawuf lari, tak berjuang. Apa kata Imam Ghazali? Ad-din ussun was-sultanu harisun, fama la usalahu famahdumun, wa ma la harisa lahu fada'i. Ad-din, Islam itu asas. Kuasa itu ialah pengawas. Kalau tak ada asas, runtuh. Tinggal Islam, runtuh kehidupan kita. Kalau tak ada kuasa, maka hukum-hukum Islam dihilangkan. Kita lihat bagaimana orang Islam tak ada kuasa, hukum-hukum Islam dihilangkan. Tinggal semayang, puasa, zakat, haji, nikah, faraid, hukum-hukum lain dihilangkan, dilupakan. Nah, sebab itu mesti ada kuasa yang mendaulatkan Islam. Mana-mana kumpulan yang memenuhi ciri ini mendapat kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Walaupun tak menang di dunia, tetap menang di dunia. Tidak menyerah kalah pada jahiliah, tak menyerah kalah dalam perjuangan Islam sehingga mati, dan kemenangan akhirat. Kumpulan yang terbaik. Dan Allah memuji umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Surah Al-Imran ayat 110. Kamulah sebaik-baik umat, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kenapa? Kerana kamu menyuruh yang baik dan kamu mencegah kemungkaran. Tinggal umat Muhammad saja menjalankan tugas ini. Walaupun tak ada negara, tak ada kerajaan, tetapi kumpulan ini tetap ada di seluruh negeri Islam. Tetap ada parti Islam yang memperjuangkan Islam. Dan Allah menempelak golongan ahli kitab. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsarhumul fasiqun. Kalau golongan ahli kitab Yahudi dan Kristian itu beriman dengan Islam, bersama orang Islam, masuk Islam, itu lebih baik kepada mereka. Kerana mereka punya kitab Taurat dan Injil menyebut perkara-perkara itu, tetapi mereka beriman dengan separuh kitab dan kufur dengan separuh kitab. Mereka dibinasakan oleh Allah. Tetapi orang Islam masih ada lagi kumpulan yang menegakkan Islam. Dan Allah memerintah perjuangan menegakkan Islam ini melibatkan tiap-tiap orang Islam mengikut kemampuan masing-masing. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين بها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Surah An-Nur, Surah At-Taubah. At-Taubah ayat 71 hingga 72. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka bertolong menolong di antara satu sama lain, menjalankan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjalankan kewajipan menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang pasti akan mendapat rahmat daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah berjanji kepada orang-orang beriman lelaki dan perempuan, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Disediakan tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga-syurga Adan, dan keadaan Allah itu paling besar. Itulah kemenangan yang paling besar. Ayat ini menyebutkan orang lelaki dan perempuan sama-sama bertanggungjawab. Para ulama mengatakan perjuangan menegakkan Islam itu ada masanya fardu kifayah, ada masanya fardu ain. Fardu kifayah bila ada sekumpulan orang Islam menunaikannya, maka yang tak menunaikannya selamat, tak berdosa. Adapun fardu ain wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Fardu ain ni semayang, puasa, zakat, haji. Semayang tiap-tiap orang. Tinggal yang haram tiap-tiap orang. Wajib. Masing-masing wajib. Fardu kifayah wajib secara umum. Antaranya ialah kewajipan menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Orang Melayu fardu kifayah tak lebih pada semayang jenazah. Semayang mayat saja itu fardu kifayah. Yang lain mereka buat tak tahu. Antara yang terpenting
ialah perjuangan menegakkan Islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam keadaan sudah ada negara yang berdaulat, Islam sudah kuat, Islam memerintah menjadi kuasa yang kuat, maka jihad fardu kifayah. Mesti ada kumpulan orang Islam yang keluar berjihad, berdakwah dan sebagainya, menyampaikan Islam. Apabila Islam sudah jatuh, musuh-musuh sudah menawan negeri Islam, Islam dalam keadaan bahaya, maka jihad menjadi fardu ain atas tiap-tiap orang Islam. Sekarang bukan lagi peperangan senjata menggunakan peluru meriam, roket dan kapal terbang. Yang berbahaya serangan pemikiran melalui media baru tanpa sempadan, internet dan sebagainya, masuk dalam tiap-tiap rumah, masuk dalam diri, membahayakan orang Islam. Orang Islam mesti mempunyai ketahanan, pemerintahan yang menjaga dan memelihara orang Islam mesti dikembalikan. Wajib atas tiap-tiap orang Islam berjuang untuk mengembalikan Islam ini. Tanggungjawab yang mesti ditunaikan, perkara yang sangat besar. Sekarang kepahaman orang Islam sangat lemah. Saya akan sebutkan kemudian. Ayat ini menyatakan amar ma'ruf nahi mungkar mendahului sembahyang, zakat, mentaati Allah dan Rasul. Padahal dalam rukun sembahyang mengucap dulu sembahyang, zakat, puasa, haji, tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ayat ini menyebut amar ma'ruf nahi mungkar dahulu daripada sembahyang, zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya. Memberi peringatan yang sangat besar daripada Allah Ta'ala supaya jangan ditinggalkan kewajipan ini. Hal tinggal musnah orang Islam, rosak orang Islam, binasa orang Islam. Dan satu hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa sallallahu alaikum syirarukum fayad'u khiyarukum fala yustajab lakum. Sama ada kamu menjalankan kewajipan meneguh pada yang baik dan mencegah kemungkaran, ataupun kamu biarkan, maka Allah balakan kamu orang-orang yang jahat memerintah kamu, orang yang jahat memimpin kamu. Di masa itu kamu berdoa, doa orang yang saleh tak diterima oleh Allah. Ini sangat membahayakan. Bila Abu Bakar radhiyallahu an dilantik menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi SAW, disebut dalam ucapan sulung Abu Bakar setelah dah bai'ah, di akhir ucapannya, ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bidzulil fasad wal fasad. Tidaklah meninggalkan sesuatu kaum itu akan kewajipan menegakkan agama Allah, berjihad. Allah akan timpa kaum itu dengan kehinaan dan kejahatan. Bencana dari hina, tersebarnya maksiat. Cukuplah kehinaan kita dalam politik. Orang boleh main kita, orang boleh beli kita, boleh jual kita. Cukuplah kehinaan dalam ekonomi. Kita punya hasil bumi yang banyak, galiannya, pertaniannya, macam-macam, barang-barang yang banyak. Orang menentukan ekonomi kita. Kita jual kat dia, dia letak harga. Dia jual kat kita, dia letak harga. Mampu kita. Ini hina. Tak sedar lagi. Duduk bahas pasal mata wang turun, duduk bahas pasal harga barang naik.
Duk bahas. Tak bahas di mana puncanya. Di mana asasnya. Kerana tidak menegakkan Islam, orang menghinakan kita. Mempermain-mainkan kita. Mata wang dunia mengikut nilaian dolar. Duit dolar ataupun euro. Dia yang tentukan mata wang kita. Dolar yang dikeluarkan itu kita tak tahu ada cagaran mah ataupun kertas kosong. Kertas kosong tak tahu dia cetak dolar dengan kertas kosong je. Tak ada cagaran. Ini kerana kita lemah. Tidak ada kuasa politik, tak ada kuasa ekonomi, tak ada kuasa dalam dunia kerana kita tinggalkan Islam. Maka menegakkan Islam sehingga berkuasa adalah wajib. Firman Allah Ta'ala, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami wa bi'an wa salawatu wa masajid wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun 'aziz alladhina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Kalau Allah tidak jadikan manusia itu berlawan, bertarungan di antara satu sama lain, kumpulan yang baik melawan kumpulan yang jahat, kumpulan yang adil melawan kumpulan yang zalim, kumpulan Islam melawan kumpulan yang menentang Islam. Kalau tak ada perlawanan ini, nasadi binasakanlah rumah-rumah ibadat agama Yahudi, gereja-gereja Kristian, masjid-masjid sebut dalam nama Allah. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong siapa menolong menegakkan agamanya, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di atas muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Ayat ini menyatakan yang pertama mesti berlawan, mesti berlawan, mesti menentang mereka yang lawan Islam. Musuh Islam tetap ada sepanjang zaman. Orang Islam mesti lawan musuh-musuh dia. Kalau orang Islam tak lawan, manusia dalam kesusahan. Bukan saja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Bila Yahudi menang, Yahudi tindah Kristian, tindah Hindu, tindah agama lain. Kristian menang, tindah Yahudi, tindah agama lain. Bila Islam menang, Islam tak paksa penganut agama lain masuk Islam. Islam melayan semua manusia dengan adil. Masuk Islam mestilah dengan redha, tidak dengan paksa. Kalau paksa orang masuk Islam tipu, masuk Islam munafik. Islam mesti dengan ikhlas. Dengan sebab itu Islam mengambil pendekatan la ikraha fid din, bukan macam agama lain. Kalau agama lain berkuasa, menindas penganut-penganut yang tidak seagama dengannya. Adapun orang Islam kalau berkuasa, tak tindas penganut agama lain, tak tekan penganut agama lain. Dan Nabi SAW membuktikan bila Nabi memerintah Madinah, bukan saja orang Islam, termasuk orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, termasuk Kristian Najran, termasuk musyrikin Arab yang tunduk di bawah kerajaan Islam. Dan Allah menetapkan acuan kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu bagaimana? Negara Islam itu bagaimana? Allah menjanjikan kemenangan. Setelah menang, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah. Mereka yang kami beri kuasa memerintah bumi,
Mereka mendirikan sembahyang. Pemimpin-pemimpinnya mendirikan sembahyang. Bukan mendirikan masjid, tak semayang. Ada orang di masjid, di rumah masjid, dia sendiri tak semayang. Mendirikan sembahyang. Pemimpin yang ada hubungan dengan Allah. Pemimpin yang berintegriti. Yang ada syakhsiyah. Sedar perhitungan dosa dan pahala. Kemuncaknya ialah memenuhi ciri-ciri beriman kepada Allah. Negara hidayah, negara mendapat petunjuk Allah, bukan negara jibayah, negara yang bilang duit saja. Bilang berapa banyak duit masuk, tak bilang berapa banyak dia buat baik, berapa banyak amal yang saleh. Negara hidayah, bukan jibayah. Saya pinjam perkataan Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah. Negara hidayah, bukan jibayah. Negara petunjuk Tuhan, bukan negara bilang hasil banyak mana. Bila petunjuk Tuhan dengan sendiri, hasil akan datang. Negeri akan mewah, datang berkat. Tuhan sebut, walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka berkat-berkat yang banyak yang turun dari langit dan keluar dari bumi, tetapi mereka membohonginya. Bila Adi bin Hatim, seorang padri Kristian, bertemu dengan Nabi. Nabi kata, wahai Adi, aku tahu kamu takut nak masuk Islam kerana kamu lihat Islam ni lemah, tak kuat, orang lain kuat. Wahai Adi, kamu kenal Hira? Ya, pusat kerajaan Kisra, macam Putrajaya, ibu negara. Kamu kenal Hira? Adi kata, kenal, tapi saya tak pernah pergi. Saya tahu Hira itu ada. Wahai Adi, akan tiba masanya Hira akan dikuasai oleh Islam. Akan berlaku keamanan sehingga perempuan-perempuan Hira datang ke Mekah dengan tidak ada pengawal lelaki kerana amannya. Akan tiba masanya hasil melimpah ruah wahai Adi, sehingga tak cukup orang nak terima. Akan tiba bila Islam menang, datang yang berkat, dia beri bantuan, semua dah dapat, lebihan masih ada lagi, duit zakat masih ada lagi. Melimpah ruah akan tiba masanya begitu. Tiba masanya zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, melimpah ruah, memerintah 2 tahun saja. Baca dalam sirahnya, ceritanya panjang. Mestilah negara itu Rabbani, hubungan dengan Tuhan. Kemudian wa atawuz zakah, ekonomi yang adil. Ekonomi yang adil, ekonominya adil. Bukan kapitalisme, bukan sosialisme, bukan komunisme. Nak terang satu-satu memerlukan satu ceramah yang lain, panjang. Kapitalisme mementingkan individu, kebebasan individu, liberalisme. Komunisme, sosialisme mementingkan masyarakat. Dua-dua teori ini sekular, tak ada hubungan dengan agama, tak ada halal dan haram. Islam berbeza dengan semua ideologi-ideologi yang lain. Ekonomi yang adil. Wa amaru bil ma'ruf, negara berkebajikan. Negara yang buat kebajikan. Kebajikan dalam Islam bukan kebajikan masyarakat saja. Disebut dalam istilah politik hari ini welfare state. Negara berkebajikan. Perubatan percuma, belajar percuma dan macam-macam lagi, macam di England, welfare state, negara berkebajikan. Islam, kebajikan adalah hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, hubungan dengan semua. Kebajikan yang makna yang luas. Wa nahaw 'anil munkar, mencegah kemungkaran, kehebatan undang-undang.
undang-undangnya hebat, menggerunkan, menakutkan penjenayah. Hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir, macam-macam hukum, undang-undang perang, undang-undang antarabangsa, semua ada dalam Islam. Dan semua undang-undang ini ada roh perhitungan dosa dan pahala. Hukumannya keras. Nak jatuh hukum payah. Saksi yang adil, saksi yang beriman, yang berakhlak, bukan saksi yang ramai berangkut dengan bas. Saksi yang bodoh jadi saksi, yang minum arak jadi saksi, yang rasuah jadi saksi, macam-macam jadi saksi. Islam tak boleh. Saksi yang adil. Nak jatuh hukum payah, tetapi undang-undangnya hebat, menggerunkan penjenayah-penjenayah, menyebabkan kes berkurangan kes jenayah, negeri dalam keadaan aman. Pada masa kami menggubal undang-undang jenayah syariat Kelantan, parti menugaskan saya memimpin jawatan kuasa. Anggotanya Tuan Saleh Habah, bekas Ketua Hakim Negara almarhum Datuk Harin Taib, Datuk Wan Talib, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman TMB, Datuk Daud Ketua Hakim Syariah Kelantan, Datuk Halim Esko Kelantan. Kami menggubalkan undang-undang ni. Tuan Saleh Habah yang menderahkan, Profesor Ahmad Ibrahim, Dr. Saidun dilantik, kerajaan pusat tak benar, universiti tak benar. Terpaksalah kami buat kerja 45 orang ini. Profesor Ahmad Ibrahim tak sempat, tak buat. Undang-undang Kelantan, undang-undang Terengganu, ini orang yang buat. Tuan Saleh Habah berjasa besar dalam menulis, mengarang, menderapkan undang-undang. Tuan Saleh Habah, ini tulisan Tuan Saleh Habah. Masa kami bincang, Tuan Saleh pakar undang-undang sibil, pakar undang-undang manusia. Tuan Saleh merungut. Tuan Saleh kata, bila saya bacalah, saya dengar penjelasan tentang undang-undang Islam daripada kami, Tuan Saleh kata, kalau macam ni, kalau laksanakan hukum Islam, hakim banyak rehat. Mengapa? Payah nak buat kes. Orang takut nak buat jenayah. Ustaz Harun Tayyib almarhum bergurau, Ustaz Harun Tayyib bagus mujur Tun dipecat daripada hakim negara. Kalau Tun tak kena pecat, Tun tak bersama dengan kami. Ini jasa besar. Dalam Islam kehebatan undang-undang. Hukumnya tidak boleh menyeksa, tidak boleh mencederakan, termasuk membunuh, bunuh yang tidak menyeksa, tetapi menakutkan. Ini kehebatan undang-undang. Walillahi akhibatul umur, dan wawasan akhirat. Bukan wawasan 20-20, dah lepas dah. Wawasan dunia dan akhirat. Ini wawasan Islam yang kita kena sedar. Itu dari segi kewajipan menegakkan Islam. Yang kedua, budaya politik matang dan sejahtera. Wala tastawil hasanatu wala sayyidah idfa' billati ahsan. Tidak sama kejahatan dengan keburukan, kebaikan dan keburukan. Tolak kejahatan orang dengan baik. Fa idzal lagi bainaka bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nasihat orang yang bermusuh denganmu bertukar jadi kawan yang kasih. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak boleh memikul tanggungjawab ini melainkan orang yang tinggi kesabarannya. Orang yang Tuhan beri pada dia bahagian yang besar, jiwa yang besar. Sanggup memaafkan orang zalim terhadap kita. Orang buat jahat pada kita, kita maafkan.
Nabi melaksanakan perkara ini di masa marhalah Makkiyah dan marhalah Madaniyah, masa di Mekah. Allah Ta'ala tak wajibkan berperang lagi. Sahabat-sahabat dibunuh, Nabi sabar. Ada sahabat nak lawan, Nabi kata jangan, sabar. Bersabar, bersabar, bersabar. Yang banyak masuk Islam orang yang demah, orang miskin, orang muda-muda, pikiran dia masih mentah lagi, ini banyak masuk Islam. Yang kosong, yang tua-tua jarang saja masuk Islam, yang kaya jarang masuk Islam. Islam ditindas, Nabi suruh sabar, Nabi berlembut. Bila Nabi berlembut, di sana ada orang simpati, orang simpati. Dan semua orang Islam sabar. Ada orang tak tahan tengok ni jahat sangat walaupun dia kafir, dia musyrikin. Kalau kita lawan masa tu, hikmahnya, oh supaya je. Ini kelebihan kesabaran. Mampu melawan tapi tak lawan lagi, belum tiba masa, negara tak ada lagi, Nabi sabar. Termasuk marhalah Madaniyah, bila berkuasa di Madinah. Bila berkuasa di Madinah, kerajaan yang kuat, boleh mengalahkan musuh, mengalahkan musuh, sehingga berlakunya Fathu Makkah. Mekah ditawan, Mekah ditawan. Peperangan Hunain, bila Mekah ditawan, Nabi mengambil tindakan pengampunan beramai-ramai. Pengampunan beramai-ramai, tak balas dendam. Kalau kita boleh nak balas dendam lah, giliran kita menang kena balas habis-habis. Dulu dia tak bagi subsidi kat kita, kita menang jangan bagi kat dia. Ini tak betul. Ini salah. Ini bukan cara Islam. Kalau kita buat cara tu, serupa kita dengan orang lain, kita berbeza, ini mesti faham. Bukan saya kata, Quran kata. Quran kata, Allah Ta'ala kata. Dan Nabi buat. Nak ikut cakap Nabi ke cakap ketua cawangan? Ketua cawangan ni marah ni, kita gaduh dengan dia, ketua cawangan. Quran kata begini, ketua cawangan kata begini. Nak ikut ketua cawangan ke nak ikut Nabi? Nak ikut Quran. Ikut Quran. Termasuk orang yang bunuh pak saudara Nabi, Wahsy, yang bunuh Sayyidina Hamzah. Bunuh Sayyidina Hamzah, pak saudara yang Nabi sayang. Dicincangnya jasad Hamzah itu, dicincang, dipotong kemaluannya, dibelah dadanya, nak ditelan hati jantungnya. Begitu sekali Nabi maafkan Wahsy yang bunuh pak saudara dia. Nabi bersabda, dhahikallahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatub ala al-qatil fayuqatil fayustashhad. Orang yang membunuh dan dibunuh dua-dua masuk syurga, kata Nabi. Yang ini dia membunuh saudaranya masa dia kafir. Dia bunuh saudaranya. Wahsy bunuh Hamzah. Hamzah mati syahid, masuk syurga. Kemudian Wahsy masuk Islam. Nabi terima Wahsy yang bunuh pak saudara dia. Dan Wahsy berjihad menentang golongan murtad, menentang Muslimul Kadzab, nak tebus dosa dia bunuh Hamzah ini. Dia berjuang sehingga dia mati syahid. Tuhan kata dua-dua masuk syurga. Allah Ta'ala ketawa, ketawa yang layak bagi Allah Ta'ala. Dhahikallah al-qatil al-maqtul fil jannah. Allah Ta'ala ketawa. Ada hadis ni, Allah Ta'ala ketawa. Yang bunuh masuk syurga, yang kena bunuh masuk syurga. Nabi maaf. Termasuklah pada masa Nabi menawan Mekah, Nabi menyenaraikan beberapa orang
hampir 20 orang. Nabi kata orang-orang ni mesti ditangkap dan dibunuh walaupun bergantung di kelambu Kaabah, kerana sangat besar jenayahnya. 2-3 orang saja yang ditangkap, yang lain melarikan diri. Yang melarikan diri ini datang minta maaf. Nabi terima, Nabi ampunkan. Antaranya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah anak Abu Jahal yang paling jahat, bersama dengan ayah dia. Nabi istihad bunuh dia. Dia lari. Isteri dia masuk Islam. Isteri dia pergi pujuk dia. Dia datang menghadap Nabi, minta maaf. Nabi maafkan. Oh, kalau kita ni kena cincang lumak lah. Ini tak boleh. Sebab begitu. Kenapa? Allah Ta'ala sebut pada Nabi, udu ila sabili rabbaka bil hikmatil hasanah wal wajadilhum, udu ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'util hasanah wajadilhum billati hasan inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu khairus sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Berdebat dengan mereka, berdebat dengan mereka dengan yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu siapa yang layak dapat petunjuk, siapa yang sesat daripada jalannya. Jika kamu balas orang, dia tengok pak saudara kena cincang, lumat berpuluh-puluh, tak nampak wajah. Nabi kata, jaga. Kalau aku menang dapat orang ni, aku nak cincang balas. Nak balas lebih banyak lagi. Tuhan turunkan ayat ini, wahai Muhammad, kalau balas jangan balas lebih lah. Balas sama dah dengan buat padamu. Tetapi kalau kamu tak balas, kamu sabar, pahalanya sangat besar. Lalu Nabi bertindak. Nabi bertindak memaafkan Wahsy, memaafkan Ikrimah, memaafkan mereka ni. Ini satu. Yang kedua, bila menang di Hunain, mengalahkan Hawazin dan Saqif, banyak harta rampasan perang, banyaknya ghanimah, terlalu banyak harta rampasan perang, beratus-ratus ribu ekor unta, nak kata berapa ratus juta kambing, banyak binatang. Lalu Nabi bahagikan unta-unta yang banyak ini pada mu'allaf, pada orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam, tak apa boleh percaya lagi baru masuk Islam. Nabi bagi pada Abu Sufyan ratus ekor unta, bagi pada Muawiyah ratus ekor unta, bagi kepada orang ni ratus ekor unta. Kabilah Badui yang bermusuh dulu, ratus ekor unta. Habis orang Madinah tak dapat. Aus dan Khazraj ini atas depan Madinah tak dapat. Dah bagi semua. Bagi pada yang baru masuk Islam. Ada ulama mengatakan termasuklah yang tak masuk Islam, untuk mengurangkan permusuhan dia dengan Islam, dibagi juga. Menyebabkan orang Madinah, Aus tak dapat. Lalu mereka bercakap sama-sama mereka sampai hati Rasulullah. Tak bagi kat kita, kita dah berjuang lama dah dengan Rasulullah. Kita berbai'ah, tak dapat seekor unta pun. Mereka sangat sedih.
Lalu Nabi kumpulkan mereka di satu lembah, kumpul mereka semua. Nabi menyampaikan ucapan, wahai golongan Ansar, aku dengar percakapan kamu, tak puas hati kan aku bagi unta-unta yang banyak pada mereka yang baru masuk Islam, mereka yang lemah imannya, aku tak bagi kepada kamu, wahai Ansar. Aku dengar cakap kamu kerana aku percaya kepada iman kamu, keyakinan kamu, kepercayaan kamu. Wahai Ansar, orang lain bahagia unta ke kampung, kamu bawa Rasulullah ke kampung kamu. Kamu bawa Rasulullah ke kampung kamu, munak unta ke Rasulullah. Ini ucapan yang berkesan. Mereka menangis mendengar ucapan yang menyayat hati. Oh, kalau kita bila menang, subsidi itu orang kita sajalah, tak boleh beri ke orang lain. Ponok ke orang kita, jangan beri ke orang lain. Ini rahsia. Bila Islam menang, orang bertambah masuk Islam. Afwaja yadkhuluna fi dinillah afwaja, berduyun-duyun orang masuk Islam. Bila masuk ke Parsi, banyak orang masuk Islam. Orang Parsi yang agama Majusi jadi Islam. Minoriti saja orang Majusi. Sampai hari ini orang Iran tu Islam. Dia mazhab Syiah, itu cerita lain. Ini cerita bab lain, masalah Faruq. Dia masuk Islam kerana adanya Islam. Orang Mesir masuk Islam, Syria masuk Islam, Sudan masuk Islam. Tinggal kecil saja bukan Islam. Ramai masuk Islam. Berdujur masuk Islam. Ini rahsianya. Kerana politik matang dan sejahtera. Bukan kerana dunia, kerana Allah. Nak selamatkan orang dengan Islam. Kalau kerana harta, kita gomoh harta untuk kita lah. Bila menang, ini peluang untuk kita. Dengan sebab itulah, bila menang, patutnya makin kuat. Ini jadi makin lemah. Saya sebut khusus kawasan Besut. Tahun 59, Besut menang habis. State menang, Parlimen menang. Tahun 59. Lepas tu tinggal Parlimen dengan state 3. Lepas tu Parlimen pun tak ada, state pun tak ada. Lepas tu tahun 1999 kita menang balik. Lepas tu jadi kawasan yang paling kuat, kawasan yang paling lemah. Sebab apa ni? Ini kena muhasabah diri. Kena muhasabah diri kita sendiri. Ada silap kita, ada salah kita, ada dosa kita. Bukan Besut saja, termasuklah Tanah Merah, termasuk macam state menang, Parlimen tak menang. Termasuklah Baling, Kedah pun ada juga. State menang, Parlimen tak menang. Pasal apa jadi begini ni? Pasal apa? Menang-menang tak menang. Ini kena muhasabah diri. Kena muhasabah diri. Kerana kejayaan kita ini nak pujuk orang mari pada Islam, bukan nak hala orang. Apalagi dalam konsep demokrasi, nak dapat undi, nak tarik. Kita yang dah kuat ni, insya-Allah, kalau ada lebih kita ambil. Kalau tak ada, kita kena sabar. Kerana kejayaan mengislamkan orang, ajak orang pada Islam sangat besar.
Di sini memerlukan kita beristiqamah, memerlukan matang dan sejahtera. Itu yang sebut dalam Quran kisah Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Berkatalah Musa, berdoa kepada Allah. Nabi Harun di belakang kata amin. Dia Harun kata amin. Musa kata, wahai Tuhan kami, engkau beri pada Fir'aun kekayaan harta yang banyak. Pengikut dia harta yang banyak. Dengan kekayaan ini Fir'aun dan pembesar-pembesarnya menyesatkan orang dari jalan, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Tutup pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman, malaikat mereka dapat azab yang pedih. Engkau ajar mereka dengan azab, wahai Tuhan. Nabi Musa berdoa pada Allah setelah bertahun-tahun menghadapi Fir'aun yang kaya-raya, menggunakan kekayaan menyesatkan rakyat. Tuhan jawab, qala qad ujibat da'watukuma. Tuhan berkata, aku perkenan doa kamu wahai Musa dan Harun. Tapi ada dua syarat. Fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Beristiqamah, tetap di atas jalan yang betul, jangan berganjak. Wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Jangan ikut jalan orang yang tak tahu, tak mengerti, yang jahil. Mesti beristiqamah dengan Islam. Ada dalam PAH ni orang tak istiqamah. Nak sebut Islam pun takut. Dulu-dulu ada dalam PAH ni satu kumpulan suruh sembunyikan Islam ni. Sebut kebajikan saja, jangan sebut Islam. Nanti orang bukan Islam tak sokong. Tak sokong, jangan sebut Islam. Bila Dr. Harudin tulis dokumen negara Islam, puak-puak ni sangat marah. Menakutkan orang bukan Islam, menakutkan DAP, menakutkan mereka. Sebut kebajikan saja. Sebut kebajikan. Kita tak berganjak, istiqamah, kita nyatakan Islam. Saya kata kalau kita tak sebut Islam, kita tipu dia. Kita tak tipu, kita nak laksanakan Islam sungguh. Nyatakan ini Islam, ini Islam, Islam. Tak tipu. Tak boleh payah nak dapat sokongan. Orang ni tak tahan, keluar PAH dah, masuk. Keluar. Parti apa tak tahu. Yang tak bercakap tu ialah tu. Tak bercakap, tak tegur, tak nahi mungkar. Itu ya tu. Ini dia. Tidak istiqamah, kita istiqamah. Dan jangan ikut orang yang tak mengerti. Yang bodoh, yang tak mengerti. Yang tak mengerti ini dua jenis. Yang pertama yang tasahul, yang bermudah-mudah. Yang kedua tasyaddud, yang melampau, keras sangat. Keras sangat, terlalu keras. Tak boleh, jangan keras sangat. Kita nak pujuk orang, tak boleh keras. Pernah Allah Ta'ala kata Nabi Musa, firman Allah Ta'ala pada Nabi Musa alaihi salam, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dhikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Surah Taha ayat 42 hingga 44. Pergi wahai Musa dan saudaramu Harun dengan tanda-tanda aku, ayat-ayatku. Jangan lupa, jangan lemah, jangan lalai. Ingat pada aku, sebut aku, berzikir banyak-banyak. Pergi kamu berdua dengan Fir'aun. Fir'aun adalah taghut, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi ingat, bercakap pada Fir'aun
dengan kata-kata yang lembut. Wahai Musa, Fir'aun ni tahu, tapi pergi dekat dia bercakap dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia menerima pengajaran dan dia takut pada Tuhan. Jangan kira wahai Musa, kata-kata yang lembut. Fir'aun tu memang dia lah tahu, tapi kata-kata yang lembut. Nabi Musa berucap kata yang lembut, tak pergi hai menatang tagut, menatang syaitan, teguh hentam, tak boleh. Mesti kata-kata yang lembut. Terutamanya kita menghadapi orang Islam yang jahil, tak tahu agama. Dengan orang bukan Islam yang tak jahil pun kita kena lembut. Ketika perang, Nabi suruh lembut. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Tengah-tengah berperang, tiba-tiba dia minta damai. Tuhan kata, terima perdamaian itu. Tawakal pada Allah. Nanti dia tipu. Tuhan kata, wa irudu yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka nak tipu kamu, cukup Allah akan menolong kamu. Allah beri jaminan. Bila dia nak damai, terima damai. Berunding. Kecuali dia serang, lawan. Dia nak damai, damai dengan dia. Jangan lawan sepanjang masa. Mudah-mudahan pujuk, dia terima. Dia berdamai. Buka jalan untuk Islam. Bahkan ketika berperang, dia sebut dalam hadis. Satu hadis, Imam Nawawi sebut Riyadhus Salihin. Bila Nabi nak perang Khaybar, siapa di Khaybar? Siapa di Khaybar? Berkemah. Tak serang lagi, Nabi bersabda, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yabtahu Allahu ala yadayhi yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Besok aku nak serah bendera, kata Nabi, bendera barisan hadapan kepada orang yang Allah kasih kepadanya dan dia kasih pada Allah dan Rasulnya. Aku nak beri orang ni, Allah dan Rasul kasih kat dia, dan dia kasih pada Allah dan Rasul. Ini aku nak serah bendera esok. Maka ramailah yang datang awal. Subuh-subuh pagi datang awal. Mudah-mudahan dialah yang dapat bendera ni. Nabi serah. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah nak minta jadi ketua. Minta jadi ketua ni tak elok, tapi hari tu aku nak. Kerana Nabi kata, orang ni Allah Ta'ala kasih, Nabi kasih, aku nak. Pergi. Masing-masing yang pendek berjanjang kaki, takut tak nampak. Takut tak nampak dia. Nak serah bendera ni. Tiba-tiba Nabi kata, Aina Ali? Mana Ali? Dia bagi kat menantu dia. Ali karamallahu wajah, menantu dia. Patutnya kalau jadi kerajaan, menantu ni bagi projek lah. Projek banyak-banyak. Ni beri bendera perang barisan hadapan, mati dulu. Kalau mati menantu dulu. Mana Ali? Dia beritahu, wahai Rasulullah, Ali sakit mata. Duduk di khemah, mata sakit sebelah. Nabi kata, panggil. Datang. Ali pun datang. Nabi ludah pada mata Sayyidina Ali, mukjizat berlaku, sembuh. Ini mukjizat Nabi. Kita jangan ludah. Kalau kita ludah, berkak lagi lah. Nabi ni ada berkat, kita tak ada berkat macam Nabi. Lalu Nabi pun serah bendera pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan semangat berkata, ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, uqatiluhum liyakuna mislana, perang mereka biar mereka jadi macam kita. Rasulullah, Nabi kata, ala rislik, umput ala rislik, jangan gopoh. Nabi kata, jangan gopoh, perlahan, hatta tanzila bisahatihim sumaduhum ilal Islam. Bila kau ada di medan mereka, jangan perang lagi, ajak mereka masuk Islam.
ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan khabar pada mereka apa yang wajib mereka tunaikan setelah masuk Islam. Beritahu. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi sesungguhnya kejayaanmu mengislamkan seseorang, orang dapat hidayah, dia terima Islam, lebih besar kelebihan harganya daripada unta merah. Kenderaannya pada mahal harganya, pahala sangat besar. Kalau kamu berjaya pujuk seorang dia terima Islam, pahala sangat besar. Pujuk dia terima Islam dulu. Ini kebijaksanaan yang Nabi ajar. Kerana tujuan kita bukan nak bunuh orang, nak halau orang, nak ajak orang terima Islam seramai-ramainya. Khususnya kita menghadapi suasana masyarakat kita yang tenggelam dalam kejahilan. Setelah lama dijajah, saya sempat dengan tahun 50-an, 60-an, baru-baru kita merdeka. Oleh kerana lama sangat jahil, tak tahu hukum Islam, ketinggalan, tak tahu, menyebabkan mereka hinakan hukum Islam. Kalau pah merintah banyak orang kudung, pah merintah banyak orang cacat, hukum hudud. Pah merintah tak cukup batu nak buat jalan raya, batu nak kena kejam orang berzina. Pah merintah macam-macam. Orang takut akan jadi huru-hara kalau merintah dengan Islam. Dia tak tahu hukum Islam ni bukan hukum pas, hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala. Kita akidah dan fiqh zaman dulu menyatakan cakap-cakap macam ni jadi murtad, keluar daripada Islam. Bila keluar daripada Islam, besar bahananya. Kita zaman dulu tak terang. Kalau dia jahil, dia cakap dia jahil, tak tahu hukum Islam, Tuhan maafkan mereka kerana jahil. Orang cakap begini jahil ke? Dia tahu hukum Islam. Kita siasat-siasat jahil. Termasuklah imam-imam masjid, dia tahu baca ayat lazim je. Baca Fatihah hello, berzikir tasbih hello. Hukum jenayah Islam dia tak mengaji, polisi Islam dia tak mengaji, dia tak tahu hukum-hukum Islam ni, jahil. Menyebabkan orang pah yang tahu sikit agama tegang orang UMNO yang kurang ajar terhadap agama. Bertemu. Menyebabkan orang pah kena ISA. Peristiwa memali, macam-macam berlaku. Keadaan yang sangat tegang, tenggelam dalam jahil. Saya ada pengalaman pergi luar negeri, jumpa kawan-kawan gerakan Islam. Satu contoh yang menarik, bila jatuhnya komunis di abad yang lalu, Islam bangkit semula. Kita bertemu dengan orang Islam di Bosnia, orang Islam di Yugoslavia, di Kosovo, orang Islam di Asia Tengah, yang tak tahu babi itu haram, tak tahu berzina itu haram. Dia mengaku dia orang Islam. Saya pergi di Albania, Islam. Mana kiblat? Apa kiblat? Tak tahu kiblat. Ini jahil. Kita kena sedar. Orang jahil dimaafkan oleh Allah. Allah Ta'ala ampunkan dia, dan kita kena selamatkan dia. Begitu juga orang Melayu tenggelam dalam kejahilan, berlaku takfir. Almarhum Datuk Asri bawa saya balik dan pimpinan PAS minta saya tulis kertas batah-batah iman dan kufur untuk menasihat. Beritahu batah-batah iman dan kufur. Jangan tuduh orang ni kafir, puak ni kafir. Tapi tulis batah-batah iman dan kufur.
biar orang baca. Sudah ada kitab Mustika Hadis, masa lepas masuk Barisan Nasional, hadis jilid yang pertama terang tapi tak lengkap. Dia tak terang tentang kerana jahil, tak ada dalam itu. Tak boleh selesaikan masalah. Datuk Rasif minta saya tulis bara-bara iman. Saya pun tulislah. Masa tu saya panjangkan tulis Aqidatul Muslimin. Tambah lagi untuk meleraikan pertelingkahan orang Islam, Salafi, Khalafi, Wahabi, Asy'ariyah, Maturidiyah, perbalahan sama orang Islam. Saya tulis Aqidatul Muslimin untuk uraikan perkara ini. Dan jadi perbincangan. Orang lain pun ada juga bincang. Alhamdulillah, tak ada lagi menghina Islam. Tak ada lagi politik suku, agama suku. Kalau ada pun sayu jauh. Tak banyak macam dulu. Keadaan sudah berubah. Kita kena sedar. Nabi sebut, salatun man kunna fihi wajada alatal iman. Ayakun rasul habba ila mimma sawahima. Wa yubal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa yakhra ya'uda fil kufri kama yakhra yughtafa fin nar. 3 perkara, barang siapa yang ada 3 perkara ni, menandakan ada kemanisan iman dalam diri dia. Yang pertama, dia kasih pada Allah dan Rasul. Yang kedua, kasih pada orang Islam kerana Allah. Ketiga, dia marah kalau orang kata dia kafir, sebagaimana dia tak mahu masuk neraka. Walaupun dia buat kerja-kerja tu, orang kata dia kafir, melenting, marah dia. Menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri kita. Ini Nabi kata. Kemanisan iman masih ada dalam diri orang Melayu. Kena sedar. Dan sebab itulah kita mengambil pendekatan perpaduan ummah pada hari ini. Nak ajak orang Melayu Islam berpadu balik semula kepada Islam. Ikutlah nak masuk PAH ke, nak kekal dalam UMNO ke, dalam Bersatu ke, dalam NGO ke, tetapi jadikan Islam tonggak penyatuan kita. Islam tu berkuasa ke arah itu. Perlu kita laksanakan. Dan kita telah berjaya memujuk sebahagian daripada orang UMNO sehingga membolehkan kita membawa RUU 355 di Parlimen, usul persendirian yang sangat payah untuk memperkenalkan undang-undang takzir. Tetapi sebahagian orang UMNO sokong, sebahagian teragak-agak tak sokong. Tak cukup simple majority. Ini masalah. Dan sebab itu kita tangguhkan. Kesedaran sudah ada. Kita perlu kepada sabar menyedarkan orang kita dalam masalah ini. Orang kita dah terlajuk, dah terlanjur. Oleh kerana kerja-kerja ni sangat penting. Kita selamatkan mereka yang bertasahul, yang bermudah-mudah dalam agama. Jadi liberal, Islam liberal lah, apalah macam-macam. Ini bermudah-mudah dalam agama. Yang tasyadud, nak berperang. Tak ada jalan, kena perang lah. Tak ada pilihan raya, kena perang. Saya kata tak boleh orang Islam dalam jahil. Tak boleh. Kawan-kawan Arab cukup semangat nak berperang. Kerana kezalimannya sangat keras di negeri Arab. Kena hukum bunuh macam-macam. Nak perang. Saya sebut dalam ucapan saya dalam muktamar ahli-ahli Parlimen Islam. Saya sebut dalam ucapan, pendekatan tasyadud, pengedataan keras menyebabkan berlaku perang sama sendiri. Berlaku perang proksi. Kita jadi wakil orang berperang dalam negeri kita. Orang jual senjata, kita bayar duit, perang sama-sama kita. Tak boleh. Saya tak setuju. Bahkan dalam ijtihad alami ulama muslimin, Persatuan Ulama Sedunia, saya berpandangan tak boleh, saya tak setuju kekerasan ini. Almarhum Syekh Dr. Yusuf Qardawi rahimahullah, dia sokong perang di Syria. Saya tak sokong. Perang di Yaman, saya tak setuju. Perang di Libya, saya tak setuju. Pendekatan saya tak setuju. Mesti pendekatan muwajahah silmiyah dalam negeri Islam. Tak setuju. Lawan Sunni dengan Syiah,
Saya tak setuju. Ini masalah dalaman. Bincang dalaman umat Islam. Bukan berperang. Tidak boleh. Tidak boleh. Masalah mazhab. Tidak boleh. Saya tak setuju. Almarhum marah kat saya. Marah. Memang orang Arab ni dia keras sikit. Saya tulis surat meletakkan jawatan daripada Naib Persatuan Ulama. Kerana saya kata, saya punya jawatan ni bukan saya minta orang lantik saya. Itu pandangan saya. Bukan saya minta. Bukan saya minta. Saya punya pandangan saya ni, saya istikharah. Bukan saya kaji saja. Saya istikharah. Bagaimana rahsia istikharah tu, itu rahsia saya. Pandangan saya. Akhirnya, puak-puak yang kerah ini menyokong rapalan kuasa di Turki. Nak guling Erdogan. Kerana apa? Tak percaya kat Erdogan. Erdogan pun pada awalnya sokong juga. Erdogan pun sokong. Kerah ni. Saya tak setuju. Bila orang nak guling dia, barulah dia berubah. Kata pun berubah. Rupanya Arab Spring, Arabi adalah permainan CIA untuk mengacau orang Islam. Maka kita bertindak menarik diri daripada bersih yang tidak bersih. Bersih pertama kita ikut, bersih kedua kita ikut, bersih yang berikut kita tak ikut lagi. Saya minta orang PAS tarik diri. Bila kita tarik diri, tak jadi nak beragak. Rupanya orang PAS suka beragak. Tak jadi beragak. Kita tukang beragak je. Inilah bahananya kita jadi tukang beragak. Tak ada penyelesaian. Kita mesti bijak dalam berpolitik. Kena faham. Jangan sampai orang guna kita, orang peralatkan kita. Dengan sebab itu, apa yang penting ialah ahli-ahli PAS berwala dan bertaat kepada parti. Wala taat pada kepimpinan. Menentukan ada 7 parti, dasar parti milik syura ulama. Hala 7 parti ialah pimpinan pusat, jawatan kuasa politik. Dasar parti milik syura jaga. Tuhan sebut, ya allazina amanu wa atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri daripada kamu. Ulil amri daripada kamu. Ulil amri ini ialah umara dan ulama, pemimpin dan ulama, dua-dua. Dalam PAS ada pemimpin dan ada ulama, dua-dua. Dalam pemimpin juga ada ulama, pimpinan ulama. Dalam parti kita, rujuk pada Quran dan hadis, rujuk pada syarat-syarat. Bila parti buat keputusan, syura ulama, termasuklah parti, kena ikut keputusan itu. Kadang-kadang kita tak ikut keputusan. Tidak ada taat, tak ada wala, menyebabkan Allah Ta'ala tak tolong kita. Tuhan tak beri kemenangan, tak tolong. Perkara yang mudah saja saya nak sebut. Bila pilihan raya, timbul masalah calon. Dia hantarlah nama-nama calon kepada pusat. Pusat mengkaji calon-calon ini. Tak serah pada negeri, tak serah pada kawasan, pada cawangan. Kemudian milih syura ulama menapis calon-calon ini. Sebab begitu, setelah syura lulus, turun ke bawah, tentu jadi calon. Bila syura buat keputusan, ahli-ahli tak saya terima, cawangan tak saya terima, pandai cawangan lagi pada syura ulama. Ini kita nak merintah negeri, bukan nak buat cakap. Wakil rakyat ni untuk sedap buah dengan kita, untuk ulang acak kali mai di rumah. Betul lah, kena melawak, tak dinafikan. Tetapi bagaimana nak merintah negeri? Ini calon-calon yang kita lantik. Yang dilantik calon ni bukan calon wakil rakyat saja, termasuk GLC, termasuk macam-macam jabatan. Bukan semua jadi calon. Bila kita menang, banyak ruang-ruang yang laksanakan tugas masing-masing dalam masyarakat.
peringkat masing-masing. Tetapi tak ada wala dan tak ada taat. Saya nak sebut, totok lah senang, biar orang faham. Contohnya di Melaka, pilihan raya kecil di Melaka. Saya sebut, yang terkini. Satu kawasan yang kita nilai calon ni boleh menang. Pusat buat keputusan, pilih calon ni, boleh menang. Tetapi, cawangan puak-puak tu tak setuju dengan calon ni, tak keluar mengundi. Tipis majoritinya kalah. Di Johor kita dah menang. Pengaduan daripada kawasan negeri tak setuju dengan calon. Calon ni ada pengaruh. Kita bimbang, kita ikut negeri. Negeri nak sangat. Nak sangat. Jadi akhirnya tak menang. Jadi masalah. Kenapa? Tak ada wala, tak ada taat. Dia besuk penuh kita letak calon muslimat. Kita harap menangkan calon ni. Tiba-tiba bila muslimat tak ada tak saya mengundi. Tak sokong. Di bagang serai begitu juga. Tak mengundi. State menang, parlimen tak menang. Kenapa? Tak taat dan tak wala. Ini lain di Kelantan. Saya nak sebut Kelantan. Lepas tu Kelantan boleh menang. Kelantan tahun 2004. Kita menang simple majoriti, satu kursi saja. Menang pula 3 undi je. Sangat bahaya. Di masa itu kita mengambil pendekatan di Pasir Mas, biar Bayi Hali bertanding. Beri simbol PAS, dia bertanding di atas simbol PAS. Bayi Hali bertanding di parlimen. Ada orang kata dia ni melompat sana, melompat sini. Dah apa dia bertanding? Kita nak state-state kawasan tu, kita menang. 2-3 state. Nak tambah state ni, orang Kelantan terima, orang Kelantan mengundi, orang Kelantan wala, orang Kelantan setia. Sebab itulah Kelantan menang lagi. Tempat lain tak menang. Ini berasa pandai sangat, bijak sangat. Ini kena sedar. Wala, taat, setia pada arahan. Zaman Nabi, Nabi kata khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil islami idza faqahu. Mereka yang bijak terpilih di masa jahiliyah, terpilih setelah bersama Islam, kalau mereka faham. Termasuk mereka yang baru masuk Islam, dia agak mu'alaf. Khalid bin Walid, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ramai lagi, Suhail bin Amr. Banyak mereka yang baru masuk Islam. Dia pemimpin di masa jahiliah, Nabi lantik jadi pemimpin bersama Islam. Sahabat-sahabat taat, terima. Dok ni kami lama masuk Islam dulu pada dia, tak boleh. Tidak, kerana dia ada pengalaman, dia bijak. Saya sebut banyak ceramah saya, contoh Amr bin As radhiyallahu anhu. Seorang sahabat, ibu dia daripada Zatus Salasil. Bila nak buat operasi Zatus Salasil, Nabi lantik Amr bin As yang baru masuk Islam jadi ketua Zatus Salasil. Dia baru masuk Islam. Abu Ubaidah, sahabat-sahabat yang besar di bawah dia. Bila sampai dia tempat operasi, musim sejuk, dia mengarahkan jangan sesiapa pasang api. Kata mereka tak boleh sejuk, kena pasang api. Nak panaskan badan. Barang siapa yang pasang api, aku campur dalam api, kata dia. Tegas. Jangan. Siapa yang pasang api, aku campur dalam api. Hidupkan api. Diam. Besok masuk waktu subuh, orang lain ambil wuduk, dia tayamum. Pakai tanah tayamum. Terus jadi imam. Orang lain wuduk. Abu Ubaidah nak jadi imam. Abu Ubaidah ni Aminul Ummah. Keuangan, Menteri Keuangan Nabi Abu Ubaidah. Sahabat besar. Dia kata, "Tak, Rasulullah lantik aku jadi ketua, aku jadi imam." Jadi imam, mu'allah pula. Jadi imam.
Abu Ubaidah pun ikutlah jadi imam. Besok berlaku pertempuran. Bertempur, musuh hundur. Setelah musuh hundur, dia kata kejar, berhenti. Dia kata cukup, balik. Masing-masing tak puas hati bagaimana ni musuh dah lari tak kejar habis-habis, suruh balik. Mereka mengadu pada Rasulullah SAW, mengadu pada Nabi. Nabi panggil dia, mengapa awak larang orang pasang api musim sejuk? Dia kata, wahai Rasulullah, kita berada di kawasan musuh. Kalau kita pasang api, musuh tahu kedudukan kita, musuh tahu di mana kita, boleh serang handap, boleh berlaku macam-macam. Saya larang pasang api, musuh tak sedar. Yang kedua, mengapa awak bertayamum, orang lain wudu? Tidakkah Allah mengizinkan bertayamum bila keadaan yang darurat, sejuk, boleh tayamum ganti air sembahyang? Nabi kata, ya. Mengapa awak tak kejar musuh habis-habis, awak orang suruh undur? Saya tahu musuh melarikan diri sebagai satu taktik untuk memerangkapkan kita. Di sana ada kawasan kepungan. Kalau kita kejar, kita masuk kepungan dia. Dan sebab itu kejar, dia lari, kita undur, kita menang. Dari segi propaganda, seluruh kabilah Arab mengetahui mereka lari, kita sudah menang. Ini taktik menang. Nabi kata betul. Ini ketaatan para sahabat terhadap orang yang dilantik. Siapa lantik? Usamah bin Zaid yang umur 20-an, ada kata tak sampai 20-an. Nabi lantik jadi penglima untuk berperang melawan Rom, kuasa besar dunia. Ketika Nabi uzur, sahabat-sahabat tak puas hati. Nabi mereka dulu tak puas hati dengan ayah dia, tak puas hati dengan anak. Bila Nabi wafat, Abu Bakar meneruskan tentera Usamah. Abu Bakar teruskan. Sahabat-sahabat mengadu, wahai Khalifah, jangan lantik, dia muda. Nabi kata, Rasulullah dah lantik dia. Lantik dia. Negara dalam keadaan darurat, dikepung murtad. Mengapa nak atar juga tentera ni? Tidak, ini Rasulullah arah. Mereka patuh. Terima Usamah yang terlalu muda jadi penglima dan keluar. Rupanya satu perang saraf. Perang saraf, perang psikologi. Bila tentera Islam keluar menghadapi Rom, orang-orang murtad gerun. Rasa gerun, haibat. Dalam suasana begini boleh nak lawan Rom, kuasa besar dunia, kita ni apa sangat? Ini perang psikologi. Ini yang fahamnya ialah pemimpin. Sebab tu nak lantik calon, kita lihat bagaimana pengaruh dia, bagaimana kedudukan dia, kepahaman dia. Nak cari orang yang cukup syarat, tak ada zaman ini. Tak cukup. Ada orang dia nak ustaz. Semua ustaz belaka. Nak buka pondok boleh, ha? Ada orang nak ahli ekonomi belaka. Nak meniaga boleh lah. Nak engineer semua. Nak buat bangunan boleh lah. Dan kita nak buat semua. Dengan sebab itulah calon kita kepelbagaian, kepimpinan secara kolektif, secara jama'i. Dengan sebab itu kena terima bila ketentukan calon-calon. Kena ada wakil muslimat, kena ada juga, kena ada macam-macam latar belakang. Kalau kita nak meretah begini, kita tak meretah begini. Ada semua lapangan ini. Dan orang PAH kena tahu. Orang yang tak PAH, tak apalah dia tak tahu. Kita kempen lah. Saya masih ingat lagi tahun 60, tahun 59, 60. Pilihan raya parlimen, masa itu berasingan. Bila pilihan raya parlimen, PAH mencalonkan Khadijah Siddiq almarhumah jadi calon muslimat di kawasan Marang Dungun masa itu, satu parlimen, kawasan Marang Dungun, muslimat, satu-satunya calon muslimat. Lalu beberapa orang kalangan ustaz-ustaz ni, apa calon latih orang puas jadi calon ni? Tak boleh. Saya masih ingat ayah saya, dia baca politik juga.
Dia panggil anak-anak murid dia, hei, ini calon PAS, kena pilih PAS. Kalau PAS letak calon kata puru pun, kamu kena sokong. Dan orang kampung sokong, menang calon Muslimat tunggal dalam parlimen. Ini perlu bertaat. Yang merisaukan kita, kita mendapat maklumat, kaji selidik daripada ilmuwan kita. Kita ada kaji selidik kita sendiri. Kita dapati anak-anak muda 18 tahun ke atas, kalangan orang Cina memilih parti dan ideologi. Dia tak kira sama ada calon DAP itu Cina, India, Melayu, asal DAP dia sokong. Calon luar pun dia sokong. Dia pilih ideologi, dia pilih perjuangan dia. Ini orang Cina. Orang Melayu tak pilih orang, tak kira lah parti mendatang apa pun, dia berkenan pada orang tu kerana dia segok, dia macam-macam, pilih. Ini bahaya, sangat bahaya. Tanggungjawab anak-anak muda memberi kepahaman dalam politik kepada anak muda kita. Kita dalam keadaan bahaya kerana kesedaran politik orang kita sangat lemah, sangat terbatas. Orang bukan Islam punya kesedaran politik. Orang Cina di Pahang sanggup balik mengundi di Pulau Pinang, duduk di Australia balik mengundi nak menangkan parti. Orang kita duduk kampung tak gambit dengan sekretar, tak mengundi. Ini sangat malang. Kesedaran ini tak ada, membahayakan masa depan kita. InsyaAllah masa masih ada pada kita untuk menyedarkan orang kita sendiri, di samping menyedarkan orang lain supaya menyokong perjuangan kita. Kita kena sedar perjuangan kita memerlukan orang Melayu Islam dan penglibatan orang bukan Islam sama-sama. Nak libatkan bukan Islam, kena tahu Islam ni adil untuk semua. Biar sampai mesej adil Islam lebih baik pada ideologi-ideologi lain. Biar dia faham. Sejarah Islam membuktikan Islam boleh menarik orang bukan Islam. Mereka lebih selamat bersama dengan Islam. Kerana Islam ni adalah untuk rahmat bagi semua manusia. Dan kita kena kerja dengan yakin dan faham bahawa amal politik ni satu amal yang afdal dalam Islam. Kelebihan yang besar dalam Islam. Sehingga dalam hadis disebut, Nabi sebut dalam hadis, 7 jenis manusia yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. 7 jenis. Yang pertama, pemimpin yang adil, yang pertama. Yang kedua, orang yang bergantung dengan masjid. Orang muda yang beribadat. 7 jenis. Yang akhir sekali, yang berzikir menangis, yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang pertama, pemimpin. Menandakan bahawa peranan politik sangat besar dalam Islam. Alhamdulillah, kita berada dalam jamaah yang memperjuangkan kewajipan yang besar dalam agama Islam. Allah Ta'ala istiqamahkan kita bersama dengan Islam. Mudah-mudahan kita faham, laksanakan dengan bijak. InsyaAllah kita berjaya mendapat pertolongan Allah. Cukup sekali itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jutaan terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru di atas penyampaian yang begitu baik kita dapat saksikan, yang berada di dalam istiqamah dan peserta-peserta yang berada di luar berdiri hingga ke akhir ucapan Tuan Guru. Takbir. Ya alhamdulillah tuan-tuan, masa yang singkat. Apapun insya-Allah kita buka untuk satu soalan dulu. Kerana masa mencemburui, Datuk Seri Tuan Guru akan berangkat ke Kuala Lumpur selepas daripada ni. Apapun sebelum daripada tu, saya umumkan untuk kutipan derma insya-Allah untuk dana dan juga khidmat Pemuda PAS Malaysia kepada Parti Islam dan juga seluruh gerak kerja parti insya-Allah. Dipersilakan petugas-petugas. Jadi
Saya buka untuk satu soalan pilihan. Betul-betul yang bertuah pada petang ni insya-Allah untuk dapat kesempatan mengajukan soalan, Rusti akan hantar mic. Ada? Okey, sila. Pastikan jangan beranjak keluar walau seorang pun jika tidak ada keperluan insya-Allah. Kita ada program besar lepas ni. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Tuan Guru Presiden. Satu soalan yang jelas. Kita meneliti setiap realiti dan kebimbangan daripada ucapan ialah dalam keadaan kita nak berdepan dengan pilihan raya PRU 15. Sesat Agung telah mengeluarkan kenyataan bermakna itu alamat kubra. Tetapi antara kebimbangan kita ialah apabila masih ada, apabila berlaku pilihan raya, arahan daripada pusat diturunkan kepada JPRN negeri, kepada JPRP, tetapi ada di kalangan dewan, sama ada apa pun dewan, muslimat ke, ulama ke, pemuda ke, tidak mahu mendengar arahan yang dibawa oleh JPRN dan JPRP, menyebabkan jentera kita menjadi lemah, memberi kelebihan kepada pihak musuh. Apakah ada kata dua daripada Tuan Guru Presiden supaya perkara ini tidak berlaku dan apa yang berlaku di Melaka dan Johor tidak berulang pada pilihan raya ke-15? Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Satu soalan yang dibuka dan satu soalan saya kira tepat dengan apa yang perlu dijawab oleh Datuk Seri Tuan Guru pada petang ni insya-Allah. Jadi sama-sama kita dengar jawapan daripada Tan Sri Tuan Guru. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengerusi, semua pimpinan, berhubungan soalan ini, Allah Ta'ala menurunkan satu ayat yang berlaku kepada generasi awal yang terbiah oleh Allah Ta'ala bila mereka tak ikut arahan kepimpinan, khususnya Nabi SAW yang mengatur strategi perang, menyebabkan mereka dipukul dalam perang Uhud yang terkenal sehingga gugurnya 70 orang syuhada, ramai yang luka-luka, bukan kalah pilihan raya, gugur syahid, luka-luka, yang dapat luka-luka, kemudian Nabi pun luka juga, tak kebal. Lalu kalau mereka berkata, "Ulama asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Surah Al-Imran. Adakah ketika kamu ditimpa musibat dalam perang Uhud, bila ramai kalangan kamu gugur syahid, padahal kamu telah menimpakan musibat terhadap musuh dalam perang Badar dahulu, musuh kalah, ini giliran kamu. Bila tiba giliran kamu, lalu kamu berkata, "Anna hadza, mengapa jadi begini? Tidakkah kita perjuangan Islam? Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala terima mereka perjuangan yang sesat, yang salah. Mengapa jadi begini? Allah Ta'ala tak tolong." Qul huwa min 'indi anfusikum. Kata Muhammad, ini puncanya diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Muhasabah diri kamu sendiri. Puncanya, Nabi telah mengatur satu strategi yang baik, meletakkan markas operasi antara Bukit Uhud dan Bukit Kecil, Jabal Rumah, Bukit Kecil. Siapa yang lawan Uhud akan melihat di mana mereka operasi antara celah Bukit Kecil dan Bukit Uhud. Nabi menugaskan pasukan pemanah mengawal bukit yang kecil itu, kerana Uhud adalah benteng semula jadi, tak boleh serang di belakang. Pengawal yang bukit kecil ini, Nabi pesan jangan tinggal tempat ini, apa-apa berlaku pun tak boleh tinggal bukit ini. Bila berlaku pertempuran pusingan yang pertama, musuh dapat diundurkan.
musuh hundur, lari. Menjadi adat orang Arab, bila berunduk, bila perang, dia bawa barang berharga, bawa binatang ternakan. Mereka lari, mereka meninggalkan barang-barang bersepah di lapangan. Lalu mereka yang ada di bawah memungut barang-barang yang ditinggalkan itu. Mereka yang Nabi pesan jangan tinggal bukit ini, jangan tinggal, tak boleh, tak tahan melihat barang-barang ini, merasa tak mengapa. Lalu mereka tinggal tempat, pergi pungut barang-barang. Di masa itu Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal masih kafir lagi. Dia lihat daripada jauh di mana bukit ini sudah tidak terkawal lagi. Lalu mereka datang dengan tentera berkuda. Tentera berkuda ni macam tentera udara sekarang. Laju menawan bukit ini dan menyerang markas daripada belakang, menyebabkan terkepung. Berlaku pertempuran yang sengit. Gugur 70 orang syahid, luka-luka termasuk jasad Nabi sendiri. Tetapi Nabi dapat mengawal keadaan, berundur ke Bukit Uhud, mengambil langkah yang tinggi. Musuh tak boleh dapat. Tetapi peristiwa ini sangat menyedihkan. Mengapa jadi begini? Sebabnya kerana tidak taat kepada arahan, tak taat pada pemimpin. Ini masalah. Pemimpin melihat secara menyeluruh, tak melihat dalam perkara yang sempit. Kadang-kadang dia lihat perkara yang sempit, tempat dia saja, kawasan dia saja, diri dia saja, kampung dia saja. Tak boleh begitu. Di sini perlunya, kecuali pemimpin mengarahkan perkara maksiat, baru tak boleh ikut. Kalau bukan maksiat, perkara ijtihad, kena ikut. Perkara taktik, strategi, di mana masalah calon, gerakan pilihan raya, ini perkara ijtihad. Kecuali pemimpin suruh buat yang haram, itu tak boleh ikut. Kalau benda ijtihad kita tak setuju, kena ikut. Tak boleh. Ini adab. Salah satu daripada janji kemenangan, Tuhan kata, ya alladzina tasbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi diri kamu, dan bersabarlah kamu menghadapi musuh kamu, dan bertugas di mana kamu diletakkan. Dan letak, terima. Dalam PAS ada orang yang jujur dan ikhlas. Saya masih ingat ada cikgu, seorang di Kelantan, seorang di Terengganu. Yang di Kelantan nama dia Cikgu Nuh, saya tak lupa nama dia, tahun 79. Kawasan Pasir Tubuh. Parti tugaskan dia letak jawatan daripada cikgu kerana nak jadi calon. Dia pun letak jawatan. Lepas letak jawatan, cawangan tak setuju dia jadi calon. Keras tentangan cawangan ini. Terpaksalah dia tak jadi calon, orang lain jadi calon, jawatan dah letak. Bila pilihan raya, dia terus bekerja macam dia bertanding juga. Ini hebat, dia dah meninggal dunia. Di Terengganu ada seorang, di Hulu Terengganu, tak lihat saya, nama saya Cikgu Bahri, letak jawatan juga. Tiba-tiba orang kawasan tak setuju jadi calon, dah letak jawatan, bekerja untuk parti. Ada orang bila tak jadi calon tak dia bebas. Dengan pengikut-pengikut dia sekali tak taat. Ini lompang tembus yang ada dalam jamaah. Jadi tak boleh ada tembus. Dengan sebab itu dia suruh kita rapatkan saf. Kalau saf renggang, syaitan boleh ganggu perjalanan kita, perjuangan kita. Dengan sebab itu kita kena jaga elok-elok. Jadi taat, apa yang parti arah, taat. Negeri yang kita menang, saya nak sebut sekali-kali, kerajaan kita arah suruh bagi bantuan pada semua rakyat. Kerana kita ni kerajaan pada semua rakyat. Tiba-tiba ada orang kita dapat bantuan, gomong untuk anak beranak dia, gomong untuk orang-orang PAS saja tak beri pada orang lain, orang atas pagar pun tak beri. Macam mana nak tarik orang?
Ini tidak walak, tidak setia dengan parti, tidak boleh. Ada. Biasalah zaman Nabi pun ada orang yang buat dosa, ada orang munafik, ada macam-macam. Tapi zaman Nabi bila orang buat silap, turun ayat Quran. Kita sekarang buat silap, ayat Quran tak turun dah. Kita kena baca Quran tu, baca balik Quran ni. Jadi tiap-tiap kesalahan itu ada ayat-ayat. Ada ayat Quran tu. Jadi asbabun nuzul, sebab turun ayat ni sangat penting. Sebab berlakunya hadis sangat penting untuk mengajar kita. Bagaimana dalam jamaah ni kita kena terima. Contoh di Mekah, Nabi latih Attab bin Usaid radhiyallahu an jadi gubernur. Umur dia 20 tahun jadi gubernur Mekah. Bila berlaku peristiwa murtad, umur 20, kecut hati, tak keluar-keluar. Muncul Suhail bin Ammar radhiyallahu an. Suhail yang menentang perjanjian Hudaybiyah, sebut Muhammad Rasulullah. Keras. Mengapa tak tulis Muhammad bin Abdullah? Muhammad Rasulullah dia tak terima, dia tolak. Akhir Tuhan beri hidayah, dia masuk Islam. Masa berlakunya peristiwa Riddah, bila gubernur yang budak